Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan buat seluruh dunia. Hari ini politik Malaysia digemparkan dengan perang dingin melibatkan TMJ dan Tun Dr. Mahathir. Sememangnya ini adalah isu politik yang sangat-sangat panas, yang sangat-sangat kontroversi, yang sangat-sangat meletup dalam sistem raja berperlembagaan Malaysia dan sistem demokrasi berparlimen Malaysia. Maka saya hari ini sebagai penganalisis politik bebas akan mengulas, membahaskan dan menganalisis secara kritikal kritikan dan kenyataan terbuka TMJ kepada Tun Dr. Mahathir. Dalam masa yang sama, saya juga akan membacakan kritikan Tun Dr. Mahathir kepada sistem raja berperlembagaan Malaysia dan TMJ yang cukup panas dan viral hari ini. Semalam, TMJ dengan sangat berani menghentam dan smackdown Tun Dr. Mahathir secara terbuka. Kenyataan TMJ viral dan trending dalam semua platform media sosial. Dan saya ingin membacakan kenyataan penuh TMJ kepada Tun Dr. Mahathir setelah Tun Dr. Mahathir lantang bersuara mengkritik TMJ dalam buku autobiografi terbarunya yang diterbitkan bagi tahun 2021. Kata TMJ, "Terima kasih Tun. Saya amat berbesar hati kepada Tun Mahathir kerana turut mengatakan mengenai saya dalam buku terkini beliau berjudul Capturing Hope. Saya dididik dari kecil lagi untuk sentiasa menghormati semua agama dan juga rakyat berbilang kaum. Saya dan keluarga saya juga telah banyak memberi sumbangan kepada rakyat pelbagai kaum dan agama, serta akan terus membantu kebajikan semua kaum. Tetapi saya juga adalah seorang bangsa Melayu dan tidak lupa akan tugas saya untuk mempertahankan agama Islam. Itulah sebab saya menentang Stated Room dan ISET. Berkenaan isu Stated Room dan ISET ini, Tun Mahathir bukan sahaja tidak jujur kepada Majlis Raja-Raja, tetapi Tun juga tidak jujur sepenuhnya kepada rakyat Malaysia. Perkara yang dibuat secara tergesa-gesa pada ketika itu akan menggugat kesejahteraan rakyat dan menjejaskan hak keistimewaan orang Melayu. Dengan menyerang institusi diraja, Tun tidak akan dapat menyelesaikan masalah-masalah negara yang telah dicipta sendiri oleh Tun, termasuk isu perpecahan dan asimilasi kaum. Satu lagi pengkhianatan kepada rakyat Malaysia adalah apabila janji-janji yang dibuat kepada rakyat tidak ditunaikan. Apa-apapun, saya berdoa semoga Tun panjang umur, sentiasa menghormati semua kaum di Malaysia dan berpegang teguh kepada perlembagaan negara. I will see you soon, Tun. Sekian kenyataan rasmi oleh Duli Yang Amat Mulia Major General Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Tunku Mahkota Johor. Begitulah kenyataan terbuka, kritikan terbuka dan pembidasan terbuka oleh TMJ ke atas negarawan ulung dunia bernama Tun Dr. Mahathir. Apa yang dapat saya ulas dan analisis? Kenyataan TMJ ini very powerful. Saya sebagai penganalisis politik bebas menilai perkara ini secara objektif dan rasional dalam sistem raja berperlembagaan Malaysia dan sistem demokrasi berparlimen Malaysia. Saya melihat TMJ adalah generasi baru pewaris sistem raja berperlembagaan Malaysia yang sangat genius, yang sangat hebat, yang sangat berani berkata benar secara terbuka di hadapan lebih 32 juta rakyat Malaysia. Saya menilai secara prospek, jika satu hari nanti TMJ menjadi ketua negara Malaysia, diangkat menjadi yang di-Pertuan Agong pada masa hadapan, TMJ boleh memajukan negara Malaysia dan mengangkat negara Malaysia sebagai negara yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan Melayu Islam yang disegani oleh seluruh dunia. Mari kita beralih kepada kenyataan dan tulisan Tun Dr. Mahathir dalam buku terbarunya yang bertajuk
Capturing Hope. Tun Dr. Mahathir memberi pandangan dan kritikan secara terbuka mengenai sistem raja berperlembagaan Malaysia dan peranan TMJ dalam sistem politik negara. Ampun tuanku beribu-ribu ampun, izinkan parti untuk membacakan kenyataan dan tulisan Tun Dr. Mahathir berkaitan dengan kritikan Tun ke atas sistem raja berperlembagaan Malaysia. Tun Dr. Mahathir menggesa untuk kita semua membincangkan peranan raja berperlembagaan. Bekas Perdana Menteri keempat Malaysia dan juga merupakan bekas Perdana Menteri ketujuh Malaysia. Tun Dr. Mahathir Mohamad menggesa perbincangan awam dibuat melibatkan hal ehwal dan peranan sistem raja berperlembagaan. Gesaan itu dibuat dalam buku autobiografi terkini Tun Dr. Mahathir bertajuk Capturing Hope, sewaktu membincangkan soal hubungan kaum dalam Malaysia baru. Mengakuinya sebagai subjek yang sukar, Tun Dr. Mahathir berkata dia seorang yang percayakan kepada sistem raja berperlembagaan itu, tetapi perbincangan mesti dibuat. Malaysia sebuah negara raja berperlembagaan dan ini termaktub dalam perlembagaan. Perlembagaan juga menyebut bahawa pemerintahan beraja mempunyai beberapa peranan, seperti juga kepimpinan politik dan rakyat, kata Tun Dr. Mahathir. Semua peranan dan tanggungjawab ini disebut jelas dalam perlembagaan dan tiba masanya untuk kita membincangkan di peringkat kebangsaan berkaitan hal ehwal raja berperlembagaan dan peranan perlembagaan yang sesuai yang tertakluk ke atas raja-raja, kata Tun Dr. Mahathir lagi. Tambah Tun Dr. Mahathir, raja-raja tidak patut terlibat dalam politik dan perniagaan. Tun Dr. Mahathir mendakwa terdapat pihak menggunakan nama istana untuk mendapat kelebihan yang tidak adil dalam bidang tersebut. Walau bagaimanapun, pendirian Tun Dr. Mahathir dalam isu penglibatan raja-raja dalam politik tidak dinyatakan secara hitam putih dalam buku tersebut. Contohnya, Tun Dr. Mahathir juga percaya orang Melayu tidak maju kerana sifat berserah hampir feudal kepada kerabat diraja dan orang bergelar. Kata Tun Dr. Mahathir, orang Melayu juga cenderung mendapatkan perlindungan daripada raja-raja jika ada sesuatu yang tidak kena. Sementara itu, mengulas pelantikan Perdana Menteri baharu selepas Tun Dr. Mahathir meletak jawatan pada Februari 2020, Tun Dr. Mahathir percaya Agung bertindak secara betul dengan menentukan sokongan majoriti secara akuan berkanun. Walau bagaimanapun, dia mempersoalkan keputusan memilih Tan Sri Mudi Yassin sebagai penggantinya. Tun Dr. Mahathir berkata dia mempunyai sokongan yang paling banyak ketika itu. Sementara itu, dalam buku Tun Dr. Mahathir juga lantang mengkritik terhadap Tunku Mahkota Johor TMJ, iaitu Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Sebelum menyarankan perbincangan awam berkaitan institusi raja-raja, Tun Dr. Mahathir juga mengimbas kembali kes penyampai radio Patrick Teo yang ditangkap dan dituduh di mahkamah atas dakwaan menghina TMJ dan kerabat diraja di media sosial. Kata Tun Dr. Mahathir, tiada undang-undang yang melindungi seorang putera mahkota itu daripada kritikan awam. Betul, kamu tidak boleh cakap benda buruk kepada raja-raja. Tetapi tiada undang-undang yang meletakkan putera mahkota dalam kedudukan tinggi yang sama. Tambahan pula, putera mahkota Johor terlibat dalam politik dan perbahasan politik. Dia sekurang-kurangnya mesti bersedia untuk dikritik, kata Tun Dr. Mahathir. Negarawan ulung pemimpin veteran politik berusia 96 tahun itu berkata, TMJ sepatutnya memfailkan saman fitnah terhadap Patrick Teo jika dia merasa dihina. Walau bagaimanapun, urusan dengan putera mahkota menunjukkan bahawa rakyat tidak boleh komen berkaitan raja-raja termasuk jika sesuatu kesalahan dilakukan. Perkara ini tidak boleh diterima, kata ahli Parlimen Langkawi Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tun Dr. Mahathir turut memetik kata-kata popular Hang Jebat. Raja adil, raja disembah. Raja zalim, raja disanggah. Melalui kenyataan dan tulisan Tun Dr. Mahathir dalam buku autobiografi terbarunya itu yang bertajuk Capturing Hope, telah menyebabkan TMJ untuk menghentam Tun Dr. Mahathir kau-kau hari ini
membidas dan membogelkan Tun M dalam isu-isu politik panas negara Malaysia. Maka TMJ tampil mendedahkan kebenaran bahawa Stated Room dan ISET itu yang dicadangkan oleh kerajaan Tun M dan Pakatan Harapan adalah satu penipuan kepada raja-raja Melayu dan satu penipuan kepada orang-orang Melayu di Malaysia. Maka kita akan menantikan bagaimana Tun Dr. Mahathir akan membalas kritikan TMJ ini yang cukup pedas diberikan dan dilontarkan di hadapan Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir telah mengakui beliau menyokong sistem raja berperlembagaan, tetapi beliau mahu perbincangan awam dilakukan tentang kedudukan raja berperlembagaan di Malaysia. Tun Dr. Mahathir secara terbuka menyatakan raja-raja tidak boleh terlibat dalam politik dan perniagaan. Dan ini menjadi punca utama yang mana TMJ mengkritik dan menghentam Tun Dr. Mahathir Mohamad. Bagi pandangan peribadi saya sebagai penganalisis politik bebas, sebagai rakyat Malaysia, sebagai generasi baru, asas sistem pentadbiran kerajaan Malaysia secara hitam putihnya cukup jelas. Kita mengamalkan sistem raja berperlembagaan Malaysia dan sistem demokrasi berparlimen Malaysia. Ini bermaksud kedua-dua sistem ini saling melengkapi. Kedua-dua sistem ini ada prinsip check and balance untuk memajukan rakyat dan memajukan negara. Perkara yang baik yang kita boleh ambil daripada Tun Dr. Mahathir dan TMJ, mereka menunjukkan model politik negara Malaysia antara model yang terbaik di dunia. Kerana sistem raja berperlembagaan Malaysia boleh menjadi penyemak dan pengimbang kepada politikus-politikus dalam sistem demokrasi berparlimen Malaysia. Dan begitu juga dengan peranan sistem demokrasi itu. Demokrasi boleh menjadi pelengkap dan menutup kelemahan sistem beraja Malaysia jika terdapat kelemahan. Tetapi sehingga saat ini, sistem beraja Melayu Islam di Malaysia masih relevan. Begitu juga dengan sistem demokrasi berparlimen Malaysia yang sangat-sangat relevan untuk dijadikan satu sistem pentadbiran yang terbaik untuk lebih 32 juta rakyat Malaysia. Sistem raja berperlembagaan Malaysia yang berpartisipasi dalam sistem politik dan ekonomi negara telah berjaya menjaga kedaulatan negara. Raja-raja Melayu berjaya menjaga keamanan, kesejahteraan dan perpaduan rakyat berbilang bangsa dan berbilang agama. Begitu juga dengan sistem demokrasi, yang mana kita mewarisi sistem demokrasi Mahadirism diasaskan oleh Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir yang memperjuangkan hak Melayu seperti mana raja-raja Melayu memperjuangkan hak keistimewaan Melayu dan Bumiputera. Dalam masa yang sama, Tun Dr. Mahathir tidak menafikan kepentingan bangsa-bangsa lain dan agama lain dalam sistem demokrasi Malaysia. Oleh sebab itu, apapun pandangan kritikan membina yang diberikan oleh TMJ, oleh raja-raja Melayu kepada kelemahan sistem demokrasi, itu adalah yang terbaik untuk rakyat dan kemajuan negara. Apapun pandangan dan kritikan membina oleh Tun M kepada sistem beraja Melayu, itu adalah yang terbaik untuk kita memajukan, memperkukuhkan sistem beraja Melayu dan memperkukuhkan lagi kesatuan rakyat demi kemajuan negara Malaysia. Tidak ada sistem pentadbiran politik dunia yang sempurna saat ini. Tetapi acuan politik Malaysia telah berjaya terbukti sebagai salah satu model pentadbiran antarabangsa yang bertaraf world class. Negara Malaysia tidak akan maju tanpa pengorbanan dan sumbangan raja-raja Melayu sehingga hari ini. Negara Malaysia tidak akan maju dan membangun tanpa sumbangan Tun Dr. Mahathir dalam sistem demokrasi berparlimen Malaysia. Kita mengiktiraf peranan institusi raja-raja Melayu, peranan Tun Dr. Mahathir sebagai negarawan.
Maka diskurs, perdebatan, kritikan antara TMJ dan Dr. Mahathir ini baik untuk menjadi rujukan kepada generasi baru, generasi lama dan generasi pada masa hadapan. Kita semua mempunyai perbezaan pendapat, perbezaan ijtihad politik. TMJ mempunyai pegangan falsafah dan ideologi politik sendiri. Tun Dr. Mahathir mempunyai ijtihad, pandangan politik, ideologi dan falsafah politik tersendiri. Tetapi apabila kita cantumkan kedua-dua, pandangan yang hebat dan genius antara TMJ, Tun Dr. Mahathir, Raja-Raja Melayu dan politikus-politikus zaman ini, semuanya mempunyai matlamat yang sama. Ia adalah untuk mempertahankan kedaulatan negara Malaysia di peringkat antarabangsa. Ia adalah untuk mempertahankan kemerdekaan rakyat Malaysia. Ia adalah untuk mempertahankan hak keistimewaan Melayu dan Bumi Putra tanpa meminggirkan hak keistimewaan bangsa dan agama lain. Semua perkara ini adalah untuk mengukuhkan kuasa Raja-Raja Melayu dan mengukuhkan lagi sistem demokrasi Malaysia. Maka saya mengharapkan, walaupun TMJ dan Tun Dr. Mahathir mempunyai banyak perbezaan ideologi dan falsafah politik, ketahuilah negara ini maju kerana raja-raja dan pemimpin-pemimpin kita yang hebat sehingga digeruni dan dipandang tinggi oleh kuasa-kuasa besar seluruh dunia. Negara Malaysia antara negara di rantau Asia Tenggara yang masih berjaya mengekalkan tradisi, menjaga kedaulatan, keselamatan, keamanan, walaupun rakyat berbilang bangsa dan berbilang agama, melibatkan wilayah Sabah, Sarawak dan Malaya. Apapun saya menghargai pandangan TMJ sebagai pewaris generasi baru sistem Beraja Melayu Islam yang cukup-cukup hebat. Saya juga menghormati pandangan Tun Dr. Mahathir selaku negarawan ulung dunia yang memberi pandangan dan kritikan secara terbuka berkenaan dengan sistem raja berperlembagaan Malaysia. Sebagai generasi baru, guru-guru kami pernah mengajar kami di sekolah rendah, di sekolah menengah, 5 prinsip rukun negara yang sangat-sangat penting. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, kedaulatan undang-undang, keluhuran perlembagaan, kesopanan dan kesusilaan. 5 prinsip ini diajar dalam sistem pendidikan negara Malaysia sejak merdeka lagi. Kita bukan hanya menghafal, membaca dan menghayati, tetapi kita perlu mengamalkannya. Maka apapun perbezaan ideologi politik ataupun perbezaan falsafah politik ataupun perbezaan tentang pentafsiran undang-undang dan perlembagaan, saya sebagai generasi baru tetap berpegang kepada 5 prinsip rukun negara. Yang paling penting, Raja-Raja Melayu Islam yang adil akan disayangi oleh rakyatnya dan akan dirahmati kuasanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berdosa besarlah seorang rakyat jika derhaka kepada Raja Melayu Islam yang adil, yang menjaga kedaulatan dan keamanan negaranya. Berdosa besarlah seorang rakyat jika kita derhaka kepada pemimpin-pemimpin kita yang hebat, yang amanah, yang bijaksana, mentadbir dan menjaga rakyatnya. Akan tetapi, berdosa besarlah mana-mana penguasa, mana-mana pemimpin yang cuba untuk memporak-perandakan kedaulatan dan keselamatan negara. Jutaan terima kasih kepada TMJ, kepada Raja-Raja Melayu dan Tun Dr. Mahathir yang terus berusaha walaupun mempunyai perbezaan ijtihad politik. Kedaulatan dan keselamatan serta keamanan negara Malaysia terus terjamin demi kepentingan anak-anak Melayu, anak-anak Bumi Putra, anak-anak Cina, anak-anak India, anak-anak Sabahan, anak-anak Sarawakian, anak-anak orang asli. Tidak kira yang beragama Islam, beragama Kristian, beragama Hindu, beragama Buddha. Kita semua
adalah bangsa Malaysia. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Daulat Tuanku Raja-Raja Melayu, Daulat Tuanku Tunku Mahkota Johor, Daulat Tun Dr. Mahathir Negarawan Ulung Dunia, Daulat rakyat Malaysia tercinta, Daulat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa. Sekian, terima kasih.